Assalamualaikum. Kami merupakan pelajar daripada UiTM Kampus Bandaraya Melaka, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Pelancongan. Video pembentangan ini adalah untuk subjek CTU 552, iaitu Falsafah dan Isu Semasa. Kami daripada kumpulan HM2412A ingin membuat ulasan berkaitan tajuk kami iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam mendepani cabaran abad ke-21. Artikel yang kami pilih ini adalah bertajuk Pembangunan Insan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang merupakan hasil nukilan Saharia Haji Ismail yang diterbitkan pada tahun 2015. Artikel ini telah mengupas dan menerangkan tentang kepentingan-kepentingan pembangunan insan serta cabaran dalam membangunkan insan. Menurut penulis, pembangunan insan dalam sistem pendidikan adalah satu proses yang dijalankan dengan tujuan untuk membentuk manusia untuk menjadi manusia yang seimbang dan holistik dalam aspek rohani, jasmani, emosi dan sosial. Tujuan bagi memperkenalkan kepentingan pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah bagi memupuk nilai-nilai murni. Antara topik yang dibincangkan berkaitan pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan termasuklah pembangunan intelektual, pembangunan kerohanian dan emosi, dan pembangunan jasmani dan fizikal, serta cabaran-cabaran dalam membangunkan insan iaitu cabaran globalisasi, sekularisme dan dualisme, kurikulum pendidikan serta keprofesionalan guru. Terlebih dahulu, kami ingin memperkenalkan diri kami bagi kumpulan 3. Ketua bagi kumpulan 3 ialah Nur Syahira binti Musa, manakala penolong kumpulan ialah Siti Nazirah binti Omar. Ahli yang selebihnya ialah Nur Ain binti Mahad, seterusnya Nur Faza Atika binti Faizal dan ahli yang terakhir ialah Nurul Izzah binti Jaafar. Baik, untuk ulasan keseluruhan artikel, penulis menjelaskan tentang pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Selain itu, maklumat FPK dalam pembangunan insan dan juga cabaran-cabaran dalam membangunkan insan. Baik, artikel ini juga telah menjelaskan 4 perkara ataupun elemen-elemen penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Kita lihat elemen yang pertama adalah pembangunan insan, yang kedua pembangunan intelektual, yang ketiga pembangunan kerohanian dan emosi, yang keempat adalah pembangunan jasmani ataupun fizikal. Baik, seterusnya artikel telah menjelaskan tentang cabaran-cabaran dalam membangunkan insan itu sendiri. Di sini ada 4 cabaran utama dalam pembangunan insan. Cabaran yang telah dijelaskan, yang pertama adalah globalisasi, yang kedua sekularisme dan dualisme, yang ketiga adalah kurikulum pendidikan dan yang keempat adalah keprofesionalan guru. Isi kandungan utama yang dibangkitkan oleh penulis adalah cabaran dalam membangunkan insan yang dihadapi oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dari semua aspek kemanusiaan. Elemen-elemen pembangunan insan ini diperkenalkan dengan tujuan agar tidak lagi berlakunya keruntuhan akhlak. Oleh itu, pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha berterusan ke arah memperbesarkan lagi potensi yang ada dalam diri seseorang secara jasmani, emosi, rohani dan intelek. Namun, hasrat tersebut sukar dicapai akibat kewujudan pelbagai perkara negatif dalam sistem pendidikan. Cabaran globalisasi telah menjadi cabaran kepada pelaksanaan pendidikan di Malaysia. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan penggunaan teknologi dengan kebanjiran maklumat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara hiburan, termasuklah seperti bahan-bahan porno melalui internet. Ekoran daripada trend globalisasi inilah yang menyebabkan masyarakat semakin jauh dari nilai kemanusiaan dan menjadi punca kepada kurangnya tahap penghayatan nilai-nilai murni. Kurangnya penghayatan nilai-nilai murni dalam diri inilah yang telah mencabar matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan insan yang berakhlak mulia dan memiliki sasiah yang baik.
Hal ini menunjukkan bahawa pentingnya subjek mata pelajaran civic dan kewarganegaraan serta pendidikan moral di sekolah yang telah menerapkan nilai murni dalam setiap mata pelajaran. Cabaran yang kedua adalah sekularisme dan dualisme. Sekularisme adalah salah satu fahaman yang bertentangan dengan syariat Islam kerana ia menolak ajaran agama Islam serta menafikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, bukti yang dapat kita lihat adalah apabila sekularisme ini telah menolak ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diajarkan dalam Islam. Manakala dualisme dalam sistem pendidikan wujud apabila wujudnya perbezaan dalam sistem pendidikan kebangsaan dan keagamaan. Kewujudan fahaman ini telah memberi kesan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Antaranya termasuklah pengasingan sekolah agama dan bukan agama serta penggunaan bahasa Inggeris yang terlalu giat berbanding bahasa Arab. Oleh itu, pihak sekolah hendaklah menerapkan nilai-nilai agama dalam diri setiap pelajar melalui aktiviti keagamaan seperti mengajukan ceramah pada setiap minggu. Cabaran seterusnya adalah kurikulum pendidikan. Menurut penulis, salah satu cabaran falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk merealisasikan konsep sepadu dalam semua aspek kurikulum pendidikan. Hal ini terjadi apabila kejayaan seseorang diukur daripada pencapaian akademik sahaja. Selain itu, guru-guru yang hanya mengejar silibus tanpa menerapkan nilai murni dalam diri pelajar. Perkara sebegini pastinya bertentangan dengan konsep pembangunan insan yang telah diperkenalkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Kecemerlangan hendaklah diukur daripada bidang akademik dan sasiah kerana kejayaan dalam akademik dan sasiah penting bagi membangunkan manusia yang berpotensi, berbakat dan berkebolehan. Cabaran seterusnya adalah keprofesionalan guru. Untuk mencapai kejayaan, seseorang guru perlulah menjalankan tanggungjawab dan peranan mereka dengan niat yang betul. Ini kerana kewujudan guru-guru yang tidak menepati kehendak falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru telah memberi kesan kepada pengajaran dan pembelajaran dan sekaligus telah menyebabkan para pelajar kurang berminat terhadap aktiviti pembelajaran. Perkara ini telah menyukarkan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk mewujudkan insan yang seimbang dan holistik. Isu kajian yang dibangkitkan oleh penulis dalam artikel ini adalah sangat-sangat relevan pada masa sekarang kerana terdapatnya banyak isu-isu tentang keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Tambahan lagi, banyak pengaruh-pengaruh negatif pada zaman sekarang ini yang merupakan faktor utama menyebabkan golongan-golongan remaja pada masyarakat pada zaman kini semakin jauh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan juga yang paling seriusnya juga ada juga masalah isu-isu tentang keprofesionalan guru semasa sewaktu sesi pembelajaran dan juga pengajaran. Pada pendapat kami, isu yang diterangkan oleh penulis amatlah menarik untuk dibaca dan difahami. Ini kerana penulis telah menghuraikan setiap maklumat dan dengan terperinci, mudah difahami dan menggunakan bahasa yang sesuai. Bahkan, kami juga merasakan bahawa isu ini menarik kerana isu ini merupakan isu semasa yang sedang giat diperkatakan di negara kita. Oleh itu, kami menganggap isu ini menarik kerana dengan kewujudan artikel yang mengulas berkaitan isu tersebut dapat memberi pengetahuan kepada semua masyarakat di luar sana, terutamanya guru-guru dan pelajar mengenai cabaran dalam membangunkan insan yang seimbang dan harmonis. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan isu yang diketekankan oleh penulis terhadap artikel ini. Melalui bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh penulis, pembangunan insan memberi impak yang sangat besar terhadap sesebuah bangsa kerana ia dapat dilihat dengan jelas. Menurut penulis, pendidikan berasaskan FPK merupakan usaha dalam melahirkan manusia yang seimbang dan harmoni dari semua segi aspek kemanusiaan. Hal ini kerana insan tidak akan meminggirkan mana-mana aspek pegangan agama, nilai-nilai murni serta berkemahiran tinggi. Penulis juga mengatakan bahawa pembangunan intelektual mampu meningkatkan dan memperkembangkan minda manusia. Pembangunan intelektual ini lebih menjurus kepada pembangunan kognitif seseorang. Selain itu, pembangunan kerohanian dan emosi juga diambil kira dalam penulisan artikel ini. Kecemerlangan manusia bukan sahaja pada satu aspek, namun kualiti rohaninya juga turut diukur. Akhir sekali, pembangunan jasmani juga sangat penting kerana akal yang sihat berada di dalam tubuh badan yang sihat. Saya akan menerangkan kesan atau impak artikel tersebut terhadap pemikiran pelajar dengan tema yang diberikan.
Artikel ini telah berjaya mengubah cara pemikiran kami terhadap kepentingan pembangunan insan dalam falsafah pendidikan. Namun begitu, setelah menyelidik artikel ini, kami menyedari tentang impak-impak negatif yang diberikan oleh aspek luaran, iaitu terdiri daripada globalisasi, sekularisme, dualisme, kurikulum pendidikan dan profesionalisme guru. Unsur sekularisme ini telah menyebabkan dunia sekarang semakin jauh dengan nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan serta memberi kesan negatif dalam sistem pembelajaran. Penilaian kurikulum ini bertujuan untuk melihat tahap pencapaian seseorang pelajar agar ada peningkatan dalam diri mereka. Namun begitu, para guru sekarang hanya mengejar matlamat peperiksaan tanpa menerapkan nilai-nilai murni dalam pembelajaran mereka. Selain itu, keprofesionalisme guru juga penting dalam kaedah pengajaran mereka. Para guru kurang menunjukkan pengajaran yang berkesan dan menyebabkan pelajar hilang minat terhadap pembelajaran di sekolah. Sudah terang lagi bersuluh, kewujudan cabaran-cabaran dalam membangunkan insan telah menjadi penghalang kepada proses membentuk dan mendidik manusia secara seimbang dan holistik. Cabaran falsafah pendidikan kebangsaan dalam membangunkan insan ini dapat dikategorikan kepada dua aspek, iaitu aspek dalaman dan aspek luaran. Aspek luaran terhasil daripada pengaruh luar, manakala aspek dalaman lebih menjurus kepada kekurangan atau kelemahan sistem pendidikan itu sendiri. Contoh utama yang dapat kita lihat adalah cabaran globalisasi, cabaran sekularisme dan dualisme. Selain itu, cabaran kurikulum pendidikan dan yang terakhir adalah cabaran keprofesionalan guru. Sebagai seorang pelajar yang hidup dalam era globalisasi ini, kita hendaklah mengambil tahu berkaitan isu yang sedang melanda negara kita ketika ini, terutamanya isu yang telah dihadapi oleh sistem pendidikan di negara kita. Kita sebagai seorang pelajar dan masyarakat haruslah mengambil iktibar dan pengajaran setelah apa yang berlaku ke atas sistem pendidikan di negara kita. Hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan manusia yang seimbang telah dihalang oleh beberapa perkara yang timbul, termasuklah cabaran globalisasi, sekularisme dan dualisme, kurikulum pendidikan dan keprofesionalan guru. Sebagai seorang masyarakat yang prihatin dan sentiasa peka terhadap isu yang dihadapi oleh sistem pendidikan, masyarakat mestilah mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara tersebut. Sebagai contoh, kita perlulah mengelakkan diri daripada fahaman yang membawa manusia ke arah menentang agama Islam dan melupakan pegangan agama seperti fahaman sekularisme. Pada kali ini, kami ingin memberi cadangan bagi memperbaiki kajian ini. Sebelum itu, kami bersetuju bahawa artikel ini telah menerangkan berkaitan pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan cabaran yang wujud dalam melaksanakan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Antara cadangannya adalah penulis hendaklah menyatakan langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi cabaran dalam membangunkan insan yang seimbang dan holistik dari aspek jasmani, rohani, emosi, fizikal, intelektual dan sosial. Dengan menyatakan tentang langkah-langkah bagi mengatasi cabaran tersebut, pembaca akan lebih memahami dan lebih fokus terhadap isu yang dibangkitkan dan cara mengatasi perkara tersebut. Bahkan, maklumat yang lengkap akan dijadikan panduan serta rujukan kepada semua pembaca. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk artikel yang kedua, iaitu cabaran globalisasi dalam memahami keperluan waki kehidupan dan pendidikan Islam. Satu sorotan. Seterusnya, artikel ini ditulis oleh Farah Farhana Rosli dan Muhammad Anwar Ramli dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Nurdiana Asra Abdul Rahim dari Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, serta Nur Aziah Ahmad Nazim dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. Tujuan artikel ini ditulis adalah berkisarkan tentang konsep globalisasi dan cabaran yang dihadapi dalam memahami waki kehidupan dan pendidikan Islam secara amnya. Artikel ini diambil dari jurnal Proceedings Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara kali ke-5.
Seterusnya, saya akan membentangkan tentang isi kandungan yang dibangkitkan oleh penulis. Pertama, objektif kajian. Objektif kajian penulis adalah untuk meneliti konsep globalisasi yang meresap masuk dan mempengaruhi sistem kehidupan kini. Menjelaskan penguasaan Fiqh Al-Waqi dalam memahami realiti kehidupan semasa, melihat cabaran globalisasi dalam memahami waqi kehidupan Islam. Yang kedua, persoalan kajian. Persoalan kajian yang dibangkitkan oleh penulis adalah apakah konsep globalisasi dalam sistem kehidupan? Apakah konsep Fiqh Al-Waqi dalam memahami realiti kehidupan semasa? Apakah cabaran globalisasi dalam memahami waqi pendidikan Islam? Seterusnya, isu yang dibangkitkan oleh penulis sangat menarik kerana penulis membincangkan tentang isu masa kini. Pada pendapat kami, isu yang diutarakan oleh penulis sangat bermanfaat bagi seluruh umat Islam agar tidak terpedaya dengan budaya dan fahaman barat yang menyebabkan globalisasi yang berlaku di dunia kini. Ketiga-tiga persoalan yang diutarakan oleh penulis terjawab di dalam artikel mereka. Selain itu, isu yang diketengahkan oleh penulis amat penting agar umat Islam tidak leka dan lalai serta hanyut dalam arus globalisasi masa kini. Saya akan menyambung pembentangan dengan menganalisis kaedah atau metod kajian yang digunakan oleh penulis. Metodologi kajian yang digunakan oleh penulis terdiri daripada 3 iaitu kaedah perpustakaan, dokumentasi dan penganalisian data. Bagi penyelidikan perpustakaan, penulis perlu mencari bahan-bahan seperti jurnal, buku dan teks yang berkaitan dengan tajuk seperti konsep Fiqh Al-Waqi dan pendidikan Islam. Melalui metod ini juga, penulis boleh mengkaji kajian lepas untuk dijadikan sebagai rujukan. Seterusnya, melalui kaedah dokumentasi, penulis dapat menghimpunkan atau mengumpulkan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai asas untuk sesuatu kajian. Bahan seperti hukum-hukum, peraturan atau gambar yang digunakan akan dapat lagi memberi kefahaman tentang konsep globalisasi dan kefahaman Fiqh Al-Waqi kepada pembaca. Penulis juga menggunakan kaedah penganalisian data di mana terdiri daripada 3 iaitu metod komparatif, induktif dan didaktif. Metod komparatif yang membawa maksud membuat kesimpulan dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa data yang diperoleh untuk mengetahui kesahihannya dengan mutu sesuatu data. Oleh itu, ia memudahkan penulis untuk membuat perbandingan berdasarkan kajian. Metod induktif iaitu berfikir yang mencari pembuktian hal-hal yang khusus untuk sampai kepada dalil yang umum digunakan oleh penulis untuk mencari perincian kajian secara terperinci bermula dari konsep umum globalisasi dan kaitannya dengan konsep Fiqh Al-Waqi dalam pendidikan Islam. Metod terakhir iaitu didaktif yang membawa maksud atau menuju daripada digunakan oleh penulis untuk melakukan berulang kali proses penganalisian berkaitan dengan tajuk dan membuat kesimpulan agar data yang diperoleh benar-benar sahih dan data tersebut digunakan dengan lebih meluas agar boleh menjadi umum dan menyeluruh penggunaannya. Untuk menjawab soalan adakah metodologi yang digunakan oleh penulis bersesuaian, bagi saya kaedah yang digunakan oleh penulis amat bersesuaian untuk menghasilkan kajian ini. Seperti kaedah penyelidikan perpustakaan, ianya bersesuaian untuk mencari maklumat. Contohnya dari penyelidikan buku, penulis dapat memahami dengan jelas tentang bahan yang dicari dan dapat meningkatkan lagi hasil mutu penulisan penulis. Kaedah dokumentasi juga bersesuaian digunakan oleh penulis untuk menjamin kredibiliti serta menguatkan lagi hujah yang ingin dinyatakan. Selain itu, terdapat juga manfaat untuk pembaca kerana mengetahui sumber yang digunakan oleh penulis untuk menghasilkan kajian ini. Metod penganalisian data juga bersesuaian digunakan seperti metod komparatif. Perbandingan maklumat dapat dihasilkan untuk membuat rumusan berkaitan dengan tajuk. Bagi metod induktif, penulis dapat mengumpulkan maklumat bermula dari penyelidikan, data yang terhad dan berasingan, lalu mengumpulkan hingga dapat menjadikan persoalan untuk dikaji. Akhir sekali, metod didaktif bersesuaian kerana penulis mencari teori berkaitan dengan keadaan sebenar yang berlaku dalam
situasi yang dikaji seperti cabaran dan kesan globalisasi yang berlaku dalam dunia pendidikan. Perubahan gaya hidup selaras dengan kemajuan teknologi dan maklumat telah memberi kesan dan cabaran terhadap pemikiran dan pandangan pelajar, khususnya terhadap budaya, pemikiran dan corak hidup. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, kesan globalisasi dilihat telah membawa pengaruh yang positif terhadap pelajar seperti pembaharuan dari segi sistem pendidikan. Dengan adanya pendidikan baharu yang meluas tanpa sempadan, semua pelajar mendapat pendidikan tanpa mengira taraf sosial dan ekonomi pelajar tersebut. Globalisasi juga memberi pengaruh kepada pelajar tentang pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi. Mutu pendidikan yang semakin meluas telah memudahkan para pelajar untuk mengakses maklumat tanpa had melalui komputer yang disediakan. Malahan, Islam juga merupakan agama yang universal dan tidak tertumpu kepada pelajaran agama sahaja. Melalui kesatuan ummah yang dibentuk, pelajar berpendapat bahawa cabaran globalisasi dapat diatasi bersama. Jika dilihat dari sudut negatif, isu gejala sosial yang melibatkan penggunaan alam cyber merupakan antara cabaran yang dihadapi oleh para pelajar. Era globalisasi yang terkenal dengan dunia tanpa batasan telah menjadi titik permulaan untuk para pelajar mempelajari sesuatu yang di luar konteks pemikiran mereka. Perubahan gaya hidup dan gaya pemikiran merupakan antara cabaran globalisasi yang paling memberi impak terhadap pelajar. Pelajar merasakan mereka sudah cukup dewasa untuk membuat sebarang keputusan tanpa pengawasan orang yang lebih berpengalaman dan tidak memikirkan tentang akibat dari perbuatan mereka itu. Malahan dengan penyebaran fahaman seperti hedonisme oleh Barat telah berjaya meresapi pemikiran para pelajar di mana akhirnya melahirkan tingkah laku yang bertentangan dengan nilai Islam yang sebenar. Pengaruh dari Barat yang kelihatan lebih moden begitu mudah untuk pelajar menerimanya berbanding dengan pendidikan fi al-waqi. Oleh itu, pelajar itu sendiri perlu memainkan peranan yang lebih penting dalam menangani kesemua cabaran globalisasi dengan memperkukuhkan lagi akidah mereka menerusi pendidikan Islam. Antara kesimpulan yang dapat dibuat ialah globalisasi tidak membawa pengaruh yang negatif dalam diri masyarakat, terutamanya umat Islam. Selagi umat Islam berpegang teguh dengan fi al-waqi dan mengamalkannya, nescaya pelbagai rintangan globalisasi dapat diatasi dengan bijak oleh mereka. Antara kekurangan yang dapat dilihat dalam penulisan artikel penulis ialah penulis tidak menyenaraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani cabaran globalisasi dalam kehidupan. Seterusnya, bagi membaiki penulisan artikel, penulis boleh menyatakan kelemahan globalisasi agar pembaca dapat membuat pertimbangan dengan rasional berkaitan globalisasi yang melanda negara. Oleh itu, sekian sahaja pembentangan dari saya. Terima kasih. Sekian, itu sahaja dari kami. Terima kasih.